syara'ah ini membincangkan 7 kertas berlegar tentang pelbagai perkara. Tapi biar saya gariskan dulu 2 latar belakang yang penting untuk memandu rakan-rakan media memahami perkara yang akan kita kongsi untuk media. Yang pertama, jawatankuasa ini yang ditubuhkan oleh Jemaah Menteri dalam pengurusan pekerja asing berpandukan pada beberapa prinsip utama. Pertama, komitmen kerajaan Madani untuk mengurangkan kos membawa masuk pekerja asing, to reduce the migrant cost. Yang kedua adalah mempercepatkan proses permohonan di semua peringkat. Yang ketiga, apabila pekerja asing sudah berada dalam negara, kebajikan mereka, kebajikan ni semua perkara lah, keselamatan mereka, gaji mereka, tempat tinggal mereka adalah keutamaan, tanggungjawab kerajaan kita sebagai host country. Perkara yang keempat ialah pada masa yang sama, kepentingan majikan pun kita kena lindungi. Itu prinsip garis besar yang memandu jawatankuasa ini dalam menyusun strategi ataupun dasar dalam bab pengurusan pekerja asing. Komponen yang kedua adalah kita dipandu dengan beberapa polisi yang digariskan oleh Kementerian Ekonomi, ya, iaitu dalam membuat unjuran tentang berapa keperluan yang sepatutnya pekerja asing ada dalam negara kita. Ya, dia mesti ada satu panduan. Ya, kalaupun tidak mandatori tapi panduan. Baik, panduan ini biasanya dia akan hasilkan melalui formula berapakah workforce negara kita. Daripada workforce itu, Kementerian Ekonomi dia cap 15% daripada workforce mestilah adalah angka shilling yang munasabah untuk pekerja asing. DOSM memberikan 17 juta adalah angka terkini as of tahun lepas, end of last year, fourth quarter. DOSM kata workforce negara kita 17 juta. Kementerian Ekonomi formula dia adalah 15% daripada workforce itu bolehlah dibenarkan terdiri daripada pekerja asing, dan itu memberikan angka 2.5 juta. Tapi sebelum itu, angka sebelum itu oleh Kementerian Ekonomi adalah 2.4 menjelang 2025. Baik, itu 2 background yang penting. Jadi hari ini daripada 7 kertas yang kita bentang, saya nak highlight satu perkara, iaitu sesuai dengan prinsip yang kedua untuk mengurangkan tempoh masa permohonan itu. Baik, amalan sebelum ini tadi kita dibentangkan berkenaan dengan carta alir, bermula daripada permohonan diluluskan, kemudian proses kemasukan dilakukan. Okey. Dia akan melalui pelbagai desk lah, pelbagai stage daripada kelulusan, daripada permohonan kota, temuduga, agensi, kelulusan kota, bayar levy, dia dapat surat kelulusan bersyarat, dia tunggu visa dengan rujukan, kemudian pengeluaran visa sampai pintu masuk, pemeriksaan kesihatan, semua tu sebelum ini memakan masa 29 bulan 13 hari. Daripada permohonan kota hingga kemasukan. 29 bulan 13 hari. Tapi hari ini keputusan mesyuarat, kita bersetuju dengan syur bahawa tempoh itu kita akan pendekkan kepada 15 bulan 23 hari. Maknanya pengurangan yang signifikan sehingga 46%. Baik, dari mana datang pengurangan itu? Misalnya, bayaran levy. Tempoh lama 30 hari. Tapi bila kita teliti data majikan, bila dia dapat kelulusan, hampir 70% majikan bayar dalam tempoh 15 hari. So why do we need 30 days? So kita shorten kepada 15 hari. Sebagai contoh, Kemudian pas lawatan kerja sementara. Bila semua majikan dah comply semua, kota dah lulus, pemeriksaan semua dah lulus, immigration kerja je mengeluarkan pas lawatan kerja. Sebelum ni 30 hari. Tapi tadi komitmen kita adalah antara 1 hingga 15 hari. Kita slash lagi. So every step tu yang kita tengok
dari segi desk permohonan ini dalam proses kemasukan, akhirnya kita memuktamadkan tempoh yang munasabah mulai sekarang untuk kita uruskan ialah 15 bulan 23 hari berbanding 29 bulan 13 hari sebelum ini. Jadi mempercepatkan itu akan kita laksanakan segera. Baik. Itu perkara yang kita perhatikan. Satu lagi yang kita setuju juga tadi adalah kita ada 15 negara sumber yang membekalkan kita tenaga kerja. Okay, 15 negara sumber. Tapi 3 yang teratas ialah Bangladesh, Indonesia, Nepal. Ini mewakili hampir 77% daripada angka berapa sekarang ni? 2 juta. Sekarang kita ada 2 juta pekerja asing yang kita keluarkan PAS Lawatan Kerja Sementara. Baik, di sana ada berapa lagi negara sumber yang membekalkan tenaga kerja kepada 5 sektor penting. Sekarang ini kedudukannya adalah services kita sudah pun melebihi, maknanya cukup. Perkilangan cukup. Pembinaan dari segi rekod kita, data menunjukkan angkanya itu antara permohonan dengan kemasukan itu cukup. Yang masih ada defisit, keperluan tinggi yang masuk kurang, peladangan dan juga pertanian. Okey ya. Tadi kita bincangkan dengan terperinci perkara ini. Namun di sana kita juga dapati bahawa ada keperluan untuk kita revisit semula MOU yang kita tandatangani dengan negara sumber. Ada keperluan berdasar kepada alasan-alasan yang telah kita bincangkan. Jadi keputusan yang kedua yang kita capai ialah bahawa Malaysia kita akan explore ke arah revisit atau mengadakan semula, meneliti semula perjanjian yang telah kita establish dengan 15 negara sumber. Sebab dia mencakupi pelbagai perkara. Ya, elemen seperti yuran, kos, elemen seperti syarat kontrak, kesihatan dan sebagainya. Jadi MOU satu dokumen persefahaman yang dinamik, bukan statik, dan hari ini kita setuju bahawa kita akan memasuki proses melawat semula keperluan untuk meneliti butiran perjanjian dan negara sumber. Itu dua perkara yang saya kongsi bahagian saya dalam sidang media ini. Saya nak tengok ada saya tertinggal, Cik Zul. Shilling sudah, pengambilan sudah. Saya akan tinggalkan pengeran. Sorry. Oh ya, baik. Kita nak umum okey. Okey. Baik, ada kertas yang ketiga sebelum saya serah pada saudara Steven. Steven mesti bab pengerang aja dia. Dia tak ada cerita lain, ya. Baik. Tahun lepas, sepanjang tahun lepas, mulai Januari sampai 31 Disember, kita telah laksanakan dasar rekalibrasi 2.0. Continuity, penyambungan kepada rekalibrasi 1.0 sepanjang tahun 2022. Tahun 2022, rekalibrasi 1.0 membawa dua implikasi. Pertama, mereka yang overstay, kita buka ruang, kamu muncul, kita boleh bagi, kita facilitate setelah kita kenakan compound untuk dihantar pulang. Maknanya, rekalibrasi penghantaran pulang. Yang kedua, pada tahun 2022 adalah rekalibrasi pekerjaan. Maknanya dia muncul, dia ada di sini overstay. Barat dia kena balik. Tapi keperluan tenaga kerja kita masih mendesak. Selepas COVID, maka kita kata, kita benarkan dia kerja. Tapi dia kena tampil, daftar dengan majikan, verifikasi, ambil biometrik, kemudian kita bagi PAS. Selesai, ya? Tahun 2023, ketika kerajaan ini mula berfungsi, kerajaan baru, kita tutup rekalibrasi penghantaran pulang. Sepanjang tahun lepas. Tapi kita teruskan rekalibrasi 2.0 untuk tujuan penggajian. Okey, baik. Tapi
tertakluk kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri. Berbanding dua yang saya umum tadi ya, yang ini tertakluk subject to approval by the cabinet, which both of us will put up a joint cabinet paper by end of January. Maka cadangannya adalah kita akan mengadakan semula rekalibrasi penghantaran pulang kepada rakyat asing yang overstay di negara kita mulai tahun ini. So kita akan cadangkan satu tarikh kepada Jemaah Menteri. Of course mereka akan dikenakan compound dan sebagainya. Kita akan teliti perkara itu bergantung kepada proses permohonan yang kita terima. Dan ini saya rasa langkah yang maklum balas daripada kedutaan-kedutaan dari negara sumber. Mereka mengesyorkan supaya ruang untuk penghantaran pulang kepada rakyat mereka itu dibuka kembali. Jadi mesyuarat hari ini bersetuju untuk menimbangkan cadangan itu dan akan kemukakan kepada Jemaah Menteri. Saya persilakan rakan saya Saudara Steven Sim. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, semua para pegawai yang hadir dan juga rakan-rakan media. Pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa kita hari ini telah mengadakan satu mesyuarat bersama antara kedua-dua buah kementerian susulan perjumpaan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin dengan saya sendiri pada 3 hari bulan Januari. Kita telah menetapkan bahawa mesyuarat jawatankuasa bersama yang rasmi itu harus diadakan dalam bulan ini juga. Jadi ini merupakan kesinambungan daripada perjumpaan yang lepas itu. Keduanya, saya juga ingin menyatakan bahawa mesyuarat hari ini amat berhasil dengan 7 kertas yang telah dibangkitkan seperti yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Antaranya ialah tentang pengurusan pekerja asing, isu-isu kawalan, isu-isu untuk elakkan pengabaian pekerja, hak pekerja dan sebagainya. Pendirian kita di Kementerian Sumber Manusia jelas bahawa pengambilan pekerja asing ke negara kita adalah untuk menyokong dan mendukung perniagaan tempatan di Malaysia dan bukannya sebagai sebuah perniagaan. We are very clear that the hiring of foreign labour in Malaysia is to support our businesses here in Malaysia and not to be seen as a business in itself. Itu pendirian kita. Kita juga telah membentangkan proses SOP yang lebih sistematik untuk berdepan dengan isu-isu seperti yang telah bangkit pada Disember tahun lalu di Pengerang dalam menggunakan 3 kaedah 3C, iaitu 1 C untuk current, iaitu apabila ada majikan ataupun pesalah laku dalam kes seperti di Pengerang, apa yang perlu dilakukan, tindakan segera dilaksanakan. Nanti saya akan jelaskan bagi sikit laporan tentang apa yang berlaku di Pengerang itu. Yang keduanya ialah untuk majikan yang sama, pesalah laku itu incoming, dia punya kuota incoming yang belum masuk lagi, kita akan bekukan, kita hentikan. Dan ketiganya, sebagai langkah cautionary, C yang ketiga, kita akan senarai hitamkan pesalah laku tersebut. Untuk kes di Pengerang, saya ingin melaporkan bahawa setakat ini Jabatan Tenaga Kerja Negeri Johor telah menyiapkan 13 kertas siasatan ke atas 5 majikan berkaitan kesalahan dan ketidakpatuhan di bawah Akta 446, iaitu Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja. Dan kertas siasatan ini akan disemak oleh Timbalan Pendakwa Raya besok 17 Januari dan tindakan susulan akan diambil selepas semakan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Dan selain itu, seramai lebih kurang 751 orang pekerja warga asing, warga Bangladesh telah pun menfailkan kes buruh untuk menuntut tunggakan bayaran gaji yang keseluruhannya berjumlah 2.21 juta ringgit. Okay. Di bawah Seksyen 69 Akta Kerja. Dan saman tuntutan kes buruh telah pun disampaikan kepada pengarah ataupun pengurus syarikat dan tarikh sebutan kes buruh telah ditetapkan pada 5 Februari nanti. Selalunya kita akan panggil untuk pergi ke pejabat
Mahkamah Buruh, tetapi kali ini kita akan laksanakan sebutan tersebut di Pengerang sebab memandang kepada mungkin kemampuan pekerja asing ini untuk datang ke Kuala Lumpur. Dalam kes ini, kita juga telah menetapkan dalam mesyuarat tadi pendirian Kementerian Sumber Manusia dalam aspek upah dan gaji. Pendirian kita adalah pekerja asing yang masuk ke Malaysia tetapi tidak dibayar gaji oleh majikan, ya, atas alasan tiada kerja dilakukan, ya, walaupun pekerja itu bersedia, fit and willing untuk bekerja. Contohnya seperti yang berlaku di Pengerang ini. Pendirian kita adalah ini merupakan satu kesalahan serius bahawa pekerja berhak terhadap gajinya, ya, dalam walaupun tiada kerja diberikan selaras dengan peruntukan dalam Akta Kerja, case law, undang-undang yang telah disebut dalam penghakiman mahkamah dan sebagainya. Justru itu menjadi pendirian kita bahawa selepas ini Kementerian Sumber Manusia on the first basis, kita akan anggap bahawa pekerja yang masuk ke Malaysia, pekerja asing yang masuk ke Malaysia, dia wajib diberi gaji, kira ada kerja atau tidak. Selaras dengan apa yang saya katakan tadi, Akta Kerja dan juga penghakiman dalam undang-undang berkaitan dengan isu ini. Penghakiman yang dimaksudkan adalah penghakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam pada tahun 2019. Hakim Azizah Nawawi terhadap satu kes yang diangkat oleh undocumented workers. Dan kes itu kemudiannya dibawa ke Mahkamah Rayuan dan juga memperakukan keputusan itu. Jadi itu antara perkara yang menjadi basis yang dipetik oleh saudara Steven tadi. Terima kasih. Satu lagi mungkin isu berkepentingan awam yang dibangkitkan ialah tentang piercing the corporate veil. Ada ramai yang khawatir bahawa tindakan yang diambil hanya ke atas syarikat, the entity syarikat. Tapi dalam aspek ini kita akan menggunakan peruntukan Section 101B Akta Kerja untuk pierce the corporate veil, iaitu tindakan juga dikenakan kepada pengarah dan pengurusan syarikat dan bukan hanya kepada syarikat sebagai entiti korporat semata-mata. Terima kasih. Okay. Soalan? Plantations and agriculture, how much is the shortage of workers? To be exact, I couldn't quote the numbers, but obviously those two sectors are sectors that experience the shortage. Kita ada 442,000 hektar rubber plantation di negara kita, dan yet kita masih sekarang kita menjadi net importer. Kita import lebih 700,000 metric ton untuk industri kita yang besar. Kita pengeluar kondom dan juga sarung tangan getah. Tapi kerana kita tak boleh mengusahakan hasil ladang because of shortage of worker. That's number one. Number two, kita ada lebih kurang 5.4 juta hektar estate kelapa sawit, di mana 1.5 juta daripadanya adalah daripada sektor pekebun kecil. Dan dalam industri peladangan, kita bincang bahawa 30% daripada workers adalah harvester. Dan harvest petik buah sawit ni mesti dibuat setiap 2 minggu. Jadi dua sektor peladangan ini, daripada dua sektor ini menyumbang kepada keperluan yang mendesak kepada pekerja. Tapi ketika kita mencatatkan 2 juta, 3 sektor lain terpenuh, tapi peladangan top sekali yang masih ada defisit yang besar. Jadi pagi tadi saya mengadakan pertemuan dengan Menteri Peladangan, Datuk Johari Ghani, untuk mendapatkan gambaran lebih tepat supaya mesyuarat hari ini kita boleh facilitate. Itu satu. Yang kedua adalah sektor pertanian yang masih ada. Jadi fungsi jawatan kuasa ini adalah apa-apa sure yang kita buat mestilah ke arah menyelesaikan dua perkara ini. Sebab itu antara kaedah yang kita guna pakai adalah kita melaksanakan izin pertukaran majikan yang bila dibawa oleh satu sektor itu telah pun terpenuh, maka kita ops kepada option pertukaran majikan dibenarkan. Itu adalah antara sure yang diangkat di jawatan kuasa ini. In terms of like dua sektor tadi kan, ada government ada plan untuk bawa masuk refugee ataupun pemohon suaka untuk bekerja dalam sektor ni macam kita buat masa sekarang status quo kita bercakap tentang pekerja asing daripada 15 negara sumber. Okey.
Dato' sikit. Overall stats for last year, how many foreign worker victims have been properly compensated for lost wages and suffering, and how many victims have found a new work? KSM. Buat masa ini saya tidak ada statistik yang diminta itu, tapi mungkin saya boleh bagi kepada media nanti. Ya, kita akan bagi kemudian. Ya. Why did you mention about the workers not being labor violations against workers will be addressed first instead of the immigration status? Were you also referring to undocumented workers? I was referring especially to that case in Pengerang, and of course we have decided in the mesyuarat tadi untuk mengadakan SOP yang berkaitan dengan isu-isu seperti di Pengerang, iaitu pekerja yang dibawa masuk secara sah. Jadi saya kata kalau dimasuk secara sah dan ada pelanggaran undang-undang oleh majikan yang bawa masuk, maka kuota dia, kalau dia tak sah, dia tak ada kuota dia akan diambil tindakan. YB, kenapa Section 90B of the Employment Act are not utilized, as this also considered as forced labour? Yes. Jadi dalam kes di Pengerang ini, apa yang kita nak lakukan? Memang dalam perbincangan tadi kita juga bincang tentang keperluan untuk menambah baik akta kerja dan akta-akta berkaitan. Sebab ada beberapa contohnya, kalau diambil tindakan pendakwaan terhadap majikan tanpa tindakan saman seperti yang saya katakan tadi, maka mungkin majikan akan dikenakan hukuman, tapi pekerja mungkin tak dapat gajinya kembali. Jadi kita nampak ada beberapa kelompongan dalam akta, dan Kementerian Sumber Manusia sedang melihat kepada bagaimana kita boleh menutup ataupun merapatkan jurang dari segi realiti dan juga dari segi perundangan. National published a series of articles last year about how quota fraud was being done to get migrant quota, and it was awarded. Migrant quota was awarded while fake documents were submitted to MOHR. Has there been any progress in your investigation? Kita telah berkaitan dengan laporan tersebut. Pihak Kementerian Sumber Manusia telah membuat satu laporan polis tentang penggunaan ID yang disebutlah dalam perkara itu, dan kita serahkan kes ini kepada polis untuk ambil tindakan. Was there only one employer that was reported? Setakat ini satu. Can you tell us who it is? I think we leave it to because this is a police report, then we'll better leave it to the siasatan. Is it a commercial fraud, or is it Atipson? Under what are we looking at? Ini kena bergantung kepada siasatan polis lah. Okey, tempoh pembendekan 29 bulan ke 15 bulan tu berkuasa bila? Ya. Dia begini buat okey, bagus juga soalan ni jangan sampai salah lapor Dia begini. Kita mulai 17 Mac tahun lepas, kita dah bekukan kota KSM dah tutup kota, tutup pintu. Kota tak ada lagi. Baik Dan masih lagi kekal. Masih lagi kekal. Masih lagi kekal Jadi bila akan kuat kuasa pembendekan tadi, sehingga satu keputusan baru dibuat mengenai pembukaan semula kota lah. Okey Yang buat masa sekarang kota dah tutup. Kenapa tutup? Kita kan dah ada 2 juta. Kemudian kita ingatlah, bagi setiap 2 juta, at the end of the year bila kontrak tamat, check out memo tu is about 10%. Outflow dia tu is about 10%. Jadi yang keluar kita kena tampung, yang keluar kita kena tampung misalnya. Tapi buat masa sekarang, tampung itu berlaku kerana kita masih ada kota baki yang diluluskan. Banyak mana diluluskan tahun lepas? 455,000. Banyak mana pula pendaftaran di bawah rekalibrasi 2.0, 1.1 juta. Rekalibrasi nak dapat pas lawatan kerja, dia kena pergi, majikan kena bawa pekerja untuk buat verifikasi. Majikan yang sah, ambil cap jari, biometrik, segala macam. Baru kita bagi pas lawatan kerja. Sekarang sedang jalan tutup Mac, habis, tak ada lagi. Baik. Kita kan ada shilling 2.4, 2.5. Jadi as we go along nanti, di mana ada keperluan untuk kerajaan bila sampai masa membuka kepada kota baru, bukan kota baru, kota, new kota,
maka kita akan guna pakai keputusan untuk memendekkan tempoh yang saya sebutkan tadi. Ya, faham ya? Sekarang kota tutup tak apply lah. It's not applicable. Alright? Wabi, Ya. mantan Ketua Menteri Sabah Haris Salim telah mendesak kerajaan untuk memperpanjangkan permit pekerja asing hingga 15 tahun. Boleh komen anda? Setakat ini kita tidak ada keputusan dalam aspek itu, masih lagi dasar yang sedia ada. Wabi, minggu lepas ada laporan yang mengatakan kerajaan Nepal melalui Kementerian Tenaga Kerja mereka telah menandatangani satu perjanjian dengan satu syarikat swasta di Malaysia, yang mana syarikat tersebut perlu menyediakan servis perlindungan dari segi welfare dan protection kepada migrant worker Nepal di Malaysia. Jadi adakah company itu juga claim yang mereka mendapat endorsement daripada Ministry of Human Resources, and also apa pendirian syarikat ini dibenarkan sebab third party, adakah mereka dibenarkan untuk memberi such services to foreign ministry? Biar saya respon yang itu dulu. Apa status sekarang? MOU yang kita masuk adalah G2G. Okey ya. Letak situ dulu. Yang itu binding ke atas kedua-dua negara. Nepal satu-satu negara sumber yang kita bagi hanya untuk tujuan membawa masuk pengawal keselamatan dengan kota 100,000. Sekarang dah dipenuhi 70,000. Di situ dua. Jadi remain as it is lah. MOU bermaksud G2G. Jadi sebab itu tadi keputusan kita akan revisit, maksudnya G2G. Government of Malaysia and Government of Nepal. Government of Malaysia, Government of Indonesia. Dia letak situ. So we cannot answer on behalf of any other parties, or private entities for that matter. Tapi dalam aspek itu seperti tanya, saya nak tegaskan di sini tidak ada persetujuan ataupun endorsement daripada Kementerian Sumber Manusia untuk isu ini. Jadi sebenarnya adakah dibenarkan untuk third party firm untuk actually provide protection dan welfare kepada migrant workers? Tidak ada, dan kita telah pun akan memberi makluman kepada Wisma Luar untuk bagi maklum balas kepada kerajaan negeri Nepal untuk isu ini. Okay, thank you.